Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin khususan ar-ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila syekhina Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu ta'ala wa ila syekhina wa ila muallimina wa ila walidina sya'lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما جعلنا من الصالحين اللهم إني أسألك بوجه الله العظيم الذي ملأكني عرش الله العظيم وقام به علم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم وعلى نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم وسلم عليه وعلى مثل ذلك وجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة مناما واجعله يا ربي الروح لذاتي من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد الحمد لله. Pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat teruskan lagi pengajian bagi sesi malam untuk kitab hadis 40 penawar hati. Insya-Allah sambungan kita pada malam ini yaitu pengajian hadis yang ke-9. Qala Syekhna Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu ta'ala fil kitab hadis 40 penawar hati wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharain amin. Hadis yang ke-9 kedalaman jurang api neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma haza qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala haza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin nari al-an hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah kami pada satu hari bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar bunyi jatuh dengan kerasnya. Dengar satu bunyi debung kuat jatuh.
tak tahu nak apa. Lalu baginda bersabda, tahukah kamu bunyi apa itu? Maka menjawab baginda Rasulullah, maka jawab para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, ini adalah suara sebiji batu yang dilemparkan dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Maka batu itu terus jatuh menuju ke dasar neraka, dan baru saat ini ia sampai ke dasarnya. Oleh sebab itu kamu mendengar bunyi jatuhnya. Hadis yang ke-10, majoriti penghuni neraka. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala An Ibn Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fi jannati fara'aitu aktharu ahliha al-fuqara'ah wattala'tu fin nari fara'aitu akthara ahlihan nisa'ah. Daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhum, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat di dalam syurga kebanyakan penghuninya ialah daripada kalangan orang yang fakir, penghuni syurga. Dan aku melihat ke dalam neraka kebanyakannya penghuni adalah daripada golongan perempuan. Okey, kita baca dulu hadis yang ke-9. Yang mana hadis yang ke-9, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keluasan neraka. Neraka ni luas mana? Kepada para sahabat. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah kami pada satu hari bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk dengan Rasulullah. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dengan kerasnya. Tengah duduk tu dengar gedebung jatuh kuat. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu bunyi apa itu? Maka menjawab para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah suara sebiji batu, yang mana sebiji batu ini yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Maka batu itu terus jatuh menuju ke dasar neraka, dan baru saat ini ia sampai ke dasarnya. Oleh itu kamu mendengar bunyi jatuhnya. Tu nak kata dalam neraka kan? Bukannya kita kata apa, sekadar telaga biasa. Bukan setakat laut. Laut kalau kata kita campak besi ke batu ke campak tu, nak jatuh ke dasar laut tu tak lama mana pun. Ataupun kita campak batu dalam telaga yang sangat dalam pun tak lama mana pun dah sampai ke dasar. Kalau kita kata sehingga 1000 meter sekalipun, 1000 meter sekalipun sampai ke dasar, tak lama mana. Ni bayangkan 70 tahun lama dia. Daripada atas batu tu nak sampai ke bawah. Dalamnya api neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang dipenuhi dengan api, sebagai untuk nak meletakkan mereka yang berdosa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan dicampak masuk dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Lamanya, dalamnya api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasanya tidak mampu kita menghitung sejauh manakah kedalaman jurang api neraka. Kita tak mampu nak kira berapa lama kedalaman dia tu, banyak mana kedalaman tu, berapa kilometer
duduk dalam neraka tu, Allahu Akbar, tak mampu nak kira. Selama 70 tahun untuk jatuh ke dasarnya. Perkara yang lebih mengerikan lagi apabila jurang neraka yang dalam itu akan dipenuhi dengan pelbagai bentuk siksaan. Kadang-kadang kita kata kita ni duduk di atas dunia ni berapa tahun ya? Ada yang duduk 20 tahun, ada yang duduk 40 tahun, ada yang duduk 50 tahun, ada yang duduk 70 tahun. 70 tahun kita duduk di atas dunia ni, Allahu Akbar. Daripada jatuhnya manusia, daripada disiksa, daripada mulut api neraka tu, nak sampai ke dasar laut saja pun makan masa 70 tahun. Dalam tu pula bukannya ada apa? Api. Api dia pula yang mana? Yang sangat-sangat panas, yang disifatkan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, ceritakan kepadaku tentang api neraka. Jibril mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan api neraka dan Allah membakar api neraka tu selama 1000 tahun sampai api neraka tu jadi merah. Kemudian dibakarkan lagi api neraka tu alfa'amin, 1000 tahun lagi, sehingga api neraka tu daripada merah bertukar menjadi putih. Api putih ni lagi panas daripada api yang warna merah. Merah ni setakat kita bakar biasa aja. Putih ni kita tengok macam api welding. Api welding ni dalam air pun dia boleh welding. Panas dia. Dalam api yang putih itu Allah Subhanahu wa ta'ala bakarkan lagi api itu lagi selama 1000 tahun lagi, sehingga api neraka tu bertukar menjadi hitam. Daripada merah jadi putih, putih jadi hitam. Hitam tu hitam macam mana? Hitam macam gelap malam, tak nampak apa. Tak nampak apa. Walaupun jiran sebelah kita akan tak nampak, hanya pada ketika itu yang diterima hanya azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala semasa mereka berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di atas dunia buat derhaka, duduk di atas dunia ni melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, duduk di atas dunia ni tak taat kepada Allah, duduk di atas di dunia ini banyak melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Tu kita kata warna api neraka, keadaan api neraka yang mana yang sangat gelap, tak ada lampu. Kalau kita kata lampu, kalau kata api ni dia cerah kan, api ni dia cerah lah, kita pasang pelita api cerah. Tetapi api neraka tak cerah, dia gelap. Macam mana gelap malam tu, macam itulah gelapnya api neraka. Allahu Akbar. Sudahlah gelap, kemudian pula sangat panas. Panas dia macam mana? Jibril mensifatkan ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepadanya untuk pergi ambil api neraka, beri kepada Adam untuk Adam nak masak makanan setelah Adam diturunkan ke dunia ni, dikeluarkan daripada syurga. Ketika itu Nabi Jibril pergi bertemu dengan Malik Zabaniah, penjaga neraka. Tanya kepada penjaga neraka, malaikat Malik Zabaniah, aku nak ambil api. Lalu Malik Zabaniah bertanya kepada Jibril, banyak mana api yang kamu nak? Lalu Jibril menjawab, cukup sebesar biji kurma, biji tamar.
Lalu kata Malik Zabaniyah, sekiranya kalau aku izinkan kepada kamu bawa turun ke dunia api sebesar biji kurma, biji tamar ini, nescaya terbakar seluruh dunia dengan sebab bahan api nerakanya yang mana yang sangat panas. Terbakar habis. Kalau begitu, kata Jibril, kau beri kepada aku separuh biji kurma. Lalu jawab Malik Zabaniyah, sekiranya kalau aku izin kepada kamu separuh biji kurma beri kepada kamu, nescaya akan berlaku apa dia? Kamu waktu turun ke dunia kering kontang air dan tidak akan tumbuh di muka bumi walaupun sepohon pokok. Kering kontang habis. Selepas daripada itu Jibril pun pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengadu hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintah kepadanya mengambil sebesar zarah, sebesar semut kecil kita kata, ataupun sayap nyamuk kecil. Kemudian pada ketika itu Malik Zabaniyah pun membenarkan Jibril untuk ambil sebesar zarah tadi ini. Kemudian Jibril merejam dalam 70 lautan. Rejam. Cuci, rendam air yang mana yang sebesar zarah itu. Kemudian diletakkan di atas gunung. Letakkan di atas bukit. Lalu pada ketika itu tidak berapa lama, api neraka yang sebesar zarah tadi, yang telah dicelup, yang telah direndam 70 lautan tadi itu, akhirnya dia melantun semula masuk dalam neraka. Dia tak boleh duduk di dunia. Maka melekatlah di atas bukit itu, lekatlah bahan api neraka itu pada batu dan juga pada besi. Tu yang duk berlaku kita tengok kalau berlaku gunung berapi duk meletus tu baru bahan api neraka. Yang mana yang sebesar zarah yang telah dicelup ataupun yang telah direjam masuk dalam air, dalam laut sebanyak 70 lautan. Allahu Akbar. Tu kita tengok panasnya api neraka. Dalam api neraka sampai tahap setara tu, yang di dalamnya ada pelbagai siksaan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, macam-macam siksaan. Kita dahaga, na'udzubillah min zalik. Kalau dahaga minta air, dia akan dihidangkan dengan air yang sangat panas. Minum saja masuk dalam perut, terputus habis urat perut. Tu air. Begitulah juga di antaranya airnya lagi ialah air bangkai manusia, air nanah, air danur manusia yang diazab, yang disiksa dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bau neraka, bau yang mana yang sangat busuk, tak ada wangi, tak ada wangi, busuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak cukup dengan tu lagi, ditambahkan lagi mereka minta makanan, dihidangkan kepada mereka buah zakum, yang mana buah zakum ni bila makan masuk saja dalam perut nescaya terputus habis urat-urat perut. Allahu Akbar. Itu disiksa kepada mereka yang mana yang melanggar perintah Allah, yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sama-samalah kita muhasabah. Jangan sesekali kita ini mendekatkan diri kita dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duk berasa berani untuk nak pergi duduk neraka. Sebab neraka ni sangat dahsyat. Yang bahan bakar api neraka ni, bahan bakarnya ialah
waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu berhala. Kalau di dunia ni kita tengok api di dunia, bahan bakar dia minyak petrol ataupun diesel, benda-benda yang boleh jadi bahan api ni. Tapi neraka bahan bakar dia bubuh minyak petrol tak jadi apa. Nah, tapi kalau bubuh batu berhala, kalau bubuh manusia, dia akan sambar, dia akan menyala. Bahan bakar menyala manusia itu adalah, menyala api neraka itu adalah dengan tubuh badan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dalamnya pula alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam api neraka itu ada malaikat yang mana yang kasar layanannya, tak ada layan dengan lembut-lembut, tak ada layan dengan benda-benda dengan lemah lembut ataupun dengan berbudi bahasa, dalam bahasa kita sebut, tetapi dilayan dengan layanan yang sangat kasar. Di dunia ni kamu Tan Sri, di dunia ni kamu Tun, di dunia ni kamu Datuk Sri, di dunia ni kamu dilayan dengan layanan yang mana yang sangat istimewa. Dalam neraka tidak ada lagi yang istimewa. Lama mana duduk dalam neraka? Khalidina fiha, kekal dalam neraka. Bila kita kata khalidi ni, maksudnya tak putus sekiranya seorang itu tidak ada iman. Orang yang tak ada iman maka akan kekallah duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kena jaga. Jadi jangan kita duk berani sangat mencabar Allah. Jangan kita berani mencabar hukum Allah. Usahalah kita menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di dunia ni, Allahu Akbar, hari-hari Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Rugilah kalau seorang itu apabila dia sempat ataupun pernah duduk di dunia ni tetapi dia tidak berjaya menobatkan dirinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat rugi. Sebab tu Allah sebut wal asr, demi masa. Demi masa. Masa ni tak lama, sekejap je. Kita ni nak hidup berapa tahun ni kita tak tahu. Setiap hari Allah Ta'ala bagi usia kepada kita tu, masa tu adalah masa yang mana yang sangat mahal. Demi masa Allah sebut innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Manusia ni duduk dalam rugi mereka. Manusia ni di dalam dunia. Illal ladzina amanu, yang tak rugi ialah orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Ini mereka beriman. Rugi kalau duduk atas dunia ni tak berjaya menjadi seorang yang beriman. Dia duduk di atas dunia, dia tak kenal Allah, rugi. Dia duduk di atas dunia, dia tak pernah belajar ilmu tauhid, rugi. Dia duduk di atas dunia, dia tak pernah belajar ilmu usuluddin, ilmu akidah supaya ia mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi. Tambah pula ada orang mengajar Allahu Akbar, dia tak belajar. Ini di antara yang akan disoal, di antara yang bakal disoal di hadapan neraka nanti, yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Bagaimana keadaan manusia yang berdosa yang nak masuk dalam neraka nanti.
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ketika mana orang-orang yang berdosa itu berbondong-bondong menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala, bila sampai di hadapan neraka, futihat abwabuha, terbuka pintu neraka. Faqala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga-penjaga neraka, pengawal-pengawal neraka, alam ya'tikum rasulun minkum, adakah tidak ada datang kepada kamu seorang rasul di kalangan kamu, yatlu alaikum ayat rabbikum, yang membaca ayat-ayat Tuhan kamu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan tentang pertemuan kita pada hari ini, ada ke tak ada? Maka jawab ahli neraka, qalu bala, ya ada. Tetapi pada ketika itu kami ingatkan olok-olok, ada rasul. Sekarang rasul dah tak ada, ganti rasul yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ialah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris bagi nabi. Mereka ini yang menyebarkan, meneruskan perjuangan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akan ditanya, adakah tak ada seorang rasul yang datang kepada kamu? Adakah tak ada datang ulama kepada kamu? Adakah tidak ada datang ustaz kepada kamu, yang datang mengajar dalam kampung kamu, yang datang mengajar dalam masjid kamu? Sekarang ni pula kita kata dunia yang mana yang pada hari ini dunia tanpa sepadan dengan internet dan sebagainya. Sekarang ni pengajian live dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya. Bila kita buka-buka ada jumpa pengajian, apakah kita nak tukar channel ataupun kita nak dengar pengajian itu? Yang para mereka di kalangan ulama yang memberi peringatan tentang pertemuan mereka dengan malaikat yang bakal mengazab mereka, lalu akan dihumbankan mereka masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Campak daripada atas 70 tahun baru sampai bawah. Tu kadang-kadang kita kata baru on the way nak jatuh, tu pun usia kita duduk di atas dunia ni. Apatah lagi kalau umur muda duduk dalam derhaka, umur 30 duduk dalam derhaka, umur 40 duduk dalam derhaka, umur 20 duduk dalam derhaka. Allahu Akbar. Rugi. Sedangkan on the way perjalanan daripada mulut neraka nak sampai dasar dia saja pun dah 70 tahun. Bayangkan bagaimana nak azab dalam tu lagi lama. 1 jam kita menjadi seorang yang derhaka, yang akan membawa penyesalan kepada kita. Oleh itu masa peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, jangan sesekali kita derhaka dengan Allah. Jangan sesekali kita ini melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat dipelihara daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lalu apabila sampai saatnya nanti, pintu tersebut akan ditutup serapat-rapatnya dan tidak ada seorang pun penghuninya yang akan dibenarkan keluar. Tak ada. Masuk saja dalam neraka. Tadi masa nak masuk tadi, pintu buka, lepas daripada masuk tutup balik, tak boleh lari. Kalau kita berenang nak keluar daripada neraka sekalipun, kullama aradu ay yakhruju minha, Allah Ta'ala sebut, setiap kali mereka berenang berusaha untuk nak keluar daripada neraka, u'idu fiha, akan ditolak masuk balik. Nak lari ikut mana?
Duk nak lari keluar nak keluar daripada neraka, dah sampai dekat-dekat nak keluar dah, tolak masuk balik. Akan ditutup pintu. Pada ketika itu tidak ada yang mana yang boleh keluar, kekal selama-lamanya dalam neraka. Kullama nadiyat juluduhum badalnahum juludun ghairah. Setiap kali kulit mereka ni terbakar kulit mereka, badalnahum juludan ghairah. Allah sebut Allah akan menggantikan dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya merasai azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, sebagai balasan mereka yang menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala semasa mana mereka berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takutlah api neraka Allah. Jangan sesekali kita ini terpesong, jangan sesekali kita ini mencuba untuk mendekati neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali, na'udzubillahi min dzalik. Siksaan demi siksaan akan ditimpa kepada penghuninya. Apabila selesai satu bentuk siksaan, disiksa pula dengan bentuk yang lain pula, dan begitulah berterusan, tiada kesudahan akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya dosa, bebanan dosa yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Yang sepatutnya kita nak menuju bertemu dengan Allah, kita bawa pahala dengan Allah, bukannya bawa dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu sama-sama kita muhasabah. Jangan sesekali kita ini menghampiri api neraka, menghampiri perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang boleh menjerumuskan seorang itu memasuki api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita daripada memasuki tempat yang sangat ngeri, tempat yang sangat takut, tempat yang sangat dahsyat siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita jaga. Sebab tu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat, jauhilah diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqina azaban nar, waqina azaban nar, waqina azaban nar. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita putus untuk berdoa kepada Allah, semoga insya-Allah kita dipilih sebagai salah seorang daripada penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan penghuni neraka. Siapa penghuni syurga, insya-Allah kita akan sebut pada pengajian yang akan datang. Siapa penghuni syurga Allah dan siapa penghuni neraka Allah, insya-Allah kita akan bahas pada pengajian yang akan datang, sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sekarang tu dulu pengajian kita pada petang ini, pada malam ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada pengajian yang seterusnya, ya, pada hadis yang ke-10 insya-Allah, majoriti penghuni neraka insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliya'ika من المتأخرين. صلى اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدا على دعوتك وتعاهدا على نصرة الشريعة، فوثق اللهم رابطتها، فوثق اللهم رابطتها، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدرها بفيض الإيمان بك، وجميتك عليك، وأحييها بمعرفتك، وأمتها على شرطي في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا